Menjelang awal tahun depan, para penduduk Singapura dan pelawat yang keluar dari negara ini boleh melepasi imigresen dengan menggunakan kod QR saja, bukan dengan pasport mereka. Ini akan dilaksanakan di semua kaunter bagi kereta di Pusat Pemeriksaan Woodlands dan Tuas. Perubahan itu akan diterapkan secara bertahap-tahap bermula dengan Pusat Pemeriksaan Tuas mulai 2026. Ini disusuli Pusat Pemeriksaan Woodlands yang dinaik taraf mulai 2028. Kecerdasan buatan AI akan digunakan bagi meningkatkan keberkesanan, mengimbas dan mengesan bagi pelepasan kargo. Semua ini bermakna pelepasan lebih lancar serta tanpa sentuh di kesemua pusat pemeriksaan di serata negara apabila semua kaunter manual secara berperingkat akan ditukar kepada sekitar 800 laluan automatik baru bermula suku pertama 2024. Langkah ini juga dapat membantu penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA tangani kenaikan jumlah pelawat serta kaki tangan yang terhad. Sebuah pusat bersepadu ICA yang baru bagi menyediakan pelbagai khidmat berbeza dijangka mula beroperasi tahun depan. Berucap di seminar Pelan Kerja ICA siang tadi, Menteri Undang-Undang Merangkap Ehwal Dalam Negeri Kesha Mugam berkata, pelbagai perubahan ini penting bagi menghadapi ancaman keselamatan yang meningkat serta tenaga manusia yang terhad. Officers will progressively move away from static duties and immigration clearance at counters. They will take on more diverse tasks that cannot easily be automated. They will be responding to security incidents. They will profile and interview travelers. They will provide personalized services for those seeking immigration facilities. Singapura dan Jepun sedang berusaha memperdalam kerjasama dalam bidang-bidang kepentingan bersama seperti pendigitalan dan kemampanan. Ia perkara-perkara yang dibincangkan semasa mesyuarat makan tengah hari antara Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan rakan sejawatannya Fumio Kishida. Perdana Menteri Jepun itu melakukan lawatan persinggahan ke Singapura. Dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin mengalu-alukan sambutan ulang tahun ke-50 hubungan dialog ASEAN-Jepun dan sidang puncak peringatan yang akan diadakan Disember ini. Mereka bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa serta menekankan pentingnya menegakkan undang-undang antarabangsa berasaskan peraturan dan prinsip-prinsip dalam piagam PBB. Perbelanjaan pengguna di Singapura semakin perlahan iaitu suatu petanda bahawa keadaan sudah kembali normal selepas tempoh pembelian yang rancak. Hasil penjualan F&B pada bulan Mac adalah lebih rendah berbanding bulan lalu. Ini walaupun ia meningkat 17% berbanding tahun sebelumnya. Semua segmen mencatat pertumbuhan. Penjualan syarikat-syarikat catering khususnya melonjak lebih 80% dipacu oleh permintaan lebih tinggi bagi acara dan perhimpunan sosial. Segmen runcit bagaimanapun tumbuh 4,5% berbanding tahun lalu, manakala penjualan di stesen-stesen minyak merosot. Seorang pakar ekonomi menjangkakan bahawa walaupun ada desas-desus mengenai kemelesetan, permintaan tidak akan terjejas sekurang-kurangnya sehingga akhir tahun ini. I think it's very interesting to note that if we look at the sub-component within retail sales, we see that discretionary spending, such as on watches and jewelries, picking up. So that doesn't sound like there's that significant number of people worry about recession risk. Despite recession risk talk, people are still willing to spend a little bit in terms of luxury items. Seorang anggota pasukan payung terjun Red Lions yang cedera semasa membuat terjunan di Perbarisan Hari Kebangsaan NDP tahun lalu sudah pulih sepenuhnya. Panel Semakan Keselamatan mendapati insiden itu bukan berpunca dari kesilapan prosedur. Sebaliknya ia disebabkan oleh perubahan mendadak keadaan angin. Pegawai waran ketiga Jeffrey Heng merupakan yang terakhir dalam kalangan 10 anggota payung terjun untuk mendarat di platform terapung Marina Bay. Semasa melakukan pendaratan, Encik Heng mendapati kanopi payung terjunnya tidak stabil. Beliau melaksanakan teknik pendaratan mengikuti
protokol sedia ada. Teknik itu membolehkannya mendarat dengan selamat dan mengurangkan berlakunya kecederaan yang teruk. Menyusuli siasatan yang dijalankan, Kementerian Pertahanan menyatakan insiden itu disebabkan oleh arus pusar. Pegawai waran ketiga Heng kini disahkan sihat untuk menyambung semula latihan pada pertengahan April. Beliau kembali menganggotai pasukan Red Lions sebagai ketua penerjun dan menyelaras latihan NDP tahun ini. Usaha memelihara kelestarian alam sekitar berjaya menjimatkan sehingga 15% kos operasi syarikat nutrasetikal tempatan Herbal Farm. Ini selain dapat mengurangkan penggunaan plastik sehingga 70%, mengitar semula hampir 65,000 tin dan 300 kg bahan kertas tahun lalu. Syarikat yang ditubuhkan pada 2004 ini juga bekerjasama dengan pertubuhan lain seperti Zero Waste SG untuk meraih manfaat daripada kepakaran dan rangkaian mereka dalam memperbaiki rangka kerja kemampanannya. Antara usaha itu termasuk menukar bahan pembukusan kepada yang lebih mesra alam dan menggunakan sumber tenaga yang mampan. Di acara kemampanan Herbal Farm semalam, syarikat ini juga melancarkan inovasi kemampanan terbarunya iaitu Battery U yang boleh dicas semula dan tidak menggunakan bateri pakai buang. Sebagai sebuah syarikat yang ditubuhkan di Singapura, kami mengambil berat dan bertanggungjawab dalam usaha untuk kehidupan sihat. Dengan keselesarian sosial, kami telah meraih penjimatan 15% dalam kos operasi dan kami telah melabur semula penjimatan ini dalam meneruskan usaha kami.